Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Cikgu Zul. Bagi yang pertama kali singgah di channel ini, perkenalkan saya Cikgu Zul Kifli. Seorang guru geografi dan sejarah. Di negeri Sabah, saya asal Tawau dan sekarang saya mengajar di daerah Tenom. Jadi seperti biasa, jika Anda singgah di channel ini, maknanya Anda seorang yang mau belajar, tidak kiralah Anda nih pelajar ataupun bekas pelajar. Jadi dalam video kali ini saya akan sambung ke bab 8, yaitu tajuk penduduk di Malaysia. Jadi penduduk di Malaysia ini secara umumnya kita ada 32 juta, setakat 2019 32 juta 600 ribu, lebih kurang macam itu. Jadi dalam bab ini ada 3 perkara yang kita akan belajar. Yang pertama yaitu tentang taburan penduduk. Jadi adakah bilangan penduduk di Malaysia ini sekata antara negeri? Kita tengok negeri mana yang ramai penduduk, mana yang kurang penduduk. Dan kedua itu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia? Kenapa ada tempat ni ramai orang, kenapa tempat ni sedikit orang? Jadi kita akan kaji apa sebab-sebabnya. Dan yang ketiga yaitu mengapakah kepadatan penduduk di bandar berbeza dengan di luar bandar. Itu kita akan bincangkan dalam tajuk ini bab 8. Jadi tanpa membuang masa lagi. Guys. Jadi kita pergi kepada 8.1 taburan penduduk di Malaysia. Jadi taburan penduduk secara umumnya bermaksud sebaran sebaran jumlah penduduk di satu kawasan ataupun satu negeri atau negara. Jadi di Malaysia setakat 2016 data yang diberikan dalam buku teks, penduduk Malaysia 31.7 juta. Tapi berdasarkan data yang saya baru search tadi, penduduk Malaysia setakat 2019 32 juta 600 ribu anggaran lah. Sudah lebih daripada 32 juta tapi belum sampai 33 juta. Jadi taburan penduduk di Malaysia tidak sekata, ada kawasan yang ramai padat betul penduduk, ada yang sedikit. Jadi kita pergi kepada 3 jenis taburan penduduk di Malaysia. Yang pertama yaitu padat, yang kedua sederhana, yang ketiga jarang. Jarang, padat, sederhana dan jarang. Let's go kepada penduduk padat. Apa maksud kawasan berpenduduk padat? Kawasan berpenduduk padat maksudnya ialah dalam setiap 1 km persegi itu lebih 200 orang. Maksudnya ramailah. 1 km ini bukannya luas sangat pun 1 km persegi, tapi ada lebih 200 orang dalam 1 km persegi, itu dinamakan sebagai padat. Jadi kawasan berpenduduk padat ini biasanya jadi kawasan tumpuan penduduk. Sebab kawasannya rata dan subur, sesuai untuk kegiatan pertanian, perindustrian dan juga pertempatan. Ramai orang buat rumah situ, perkampungan dan juga taman perumahan. Apatah lagi kilang-kilang industri. Antara bandar utama di Malaysia ni yang berpenduduk padat. KL tu tak bercerita lah, memang padat kan. Area KL, Shah Alam, Kelang, sana memang padat. Kalau di Kuching pula, di Sarawak ada daerah Kuching, ibu negeri Sarawak Kuching. Kalau di Perak ada Ipoh, Selangor, ada Shah Alam, Kedah, Alostar, dan juga Johor Bahru. Jadi kalau di Sabah ni Kota Kinabalu lah. Biasanya kawasan ibu negeri memang kawasannya berpenduduk padat. Itu kawasan yang padat. And then kita pergi kepada kawasan yang berpenduduk sederhana. Apa maksud berpenduduk sederhana? Sederhana ni jumlah penduduknya 50 hingga 200 orang dalam 1 km persegi. Jadi dalam 1 km persegi itu ada 50 hingga 200 orang, tidak lebih 200 orang. Seperti dinamakan sebagai sederhana. Biasanya ini di kawasan pinggir laut lah, pesisir pantai, dari bandar-bandar kecil. Jadi kalau yang berstatus bandar-bandar kecil ini sebenarnya penduduknya sederhana. Kalau yang level bandaraya, memang penduduk dia padat. Jadi kalau bandar-bandar kecil, pekan, memang penduduknya sederhana padat. Contohnya apa? Kalau dibagi dalam buku teks kita, cakap Tumpat, Kelantan, Dungun, Terengganu. Di Felda, Tungku. Di Tungku sana di Sabah. Jadi kalau dari perspektif Sabah ni, kalau macam daerah Tenom ni masih sederhana padat, pekan lah. Masih sederhana padat. Kalau yang berstatus pekan, bandar-bandar kecil ni memang semua sederhana penduduk dia. And then penduduk
jarang. Oke, di mana kawasan yang berpenduduk jarang? Penduduk jarang ini maksudnya yang kurang daripada 50 orang dalam 1 kilometer persegi. Biasanya kawasan berpenduduk jarang nih memang jauh jauh di ulu, kawasan kampung, memang kawasan luar bandar, pedalaman sana. Jadi penduduknya jarang, satu rumah, mungkin kawasan satu tanah tuh kayak rumah satu orang tuh pemilik tanah, ataupun dalam satu kampung tuh rumah jarak jauh-jauh. Jadi itu biasanya di kawasan pedalaman. Kalau contohnya di mana? Tasik Banding Perak, Kuala Tahan Pahang, di daerah Kapit Sarawak. Bukan Kapit saja, ada banyak lagi daerah-daerah lain di pedalaman Sarawak tuh, yang penduduknya jarang, sedikit, sebab ramai sudah yang berpindah ke bandar. Itu kita bincang nanti apa faktor-faktornya. Jadi kesimpulannya, taburan penduduk di Malaysia ada 3 jenis, yaitu berpenduduk padat, sederhana, dan juga berpenduduk jarang. Kita pergi kepada apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ketiga-tiga jenis taburan penduduk tadi. Let's go. Guys, kita pergi kepada faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Kita ada beberapa faktor. Pertama faktor fisikal, yang kedua itu faktor sosial, ketiga faktor ekonomi, kita ada juga faktor governance, yaitu dasar kerajaan. Kita pergi satu persatu. Pada ini faktor fisikal, bentuk muka bumi. Bagaimana bentuk muka bumi itu mempengaruhi taburan penduduk di suatu kawasan. Pertama kita pergi bentuk muka bumi tanah pamah. Bagaimana bentuk muka bumi tanah pamah ini mempengaruhi? Biasanya kawasan tanah pamah ini kawasannya rata, luas. Jadi sesuai untuk aktiviti ekonomi lah. Contohnya apa? Industri, sesuai untuk kawasan pertempatan. And then contohnya di kawasan dataran Kedah Perlis, of course sebelum kita cerita padi sana. Bandar-bandar utama memang kebanyakan di kawasan dataran, kawasan tanah pamah. And then antara kawasan tanah pamah yang menjadi bandar ialah Seremban, Negeri Sembilan, Petaling Jaya, Selangor, Sibu, Sarawak. Itu untuk kawasan tanah pamah. Tapi kebanyakannya bandar memang semua di kawasan tanah pamah. Kalau kawasan tanah tinggi pula, penduduk dia kurang, jarang. Kenapa? Apa faktor dia? Sebab kurang jadi tumpuan penduduk, sebab darjah ketersampaiannya rendah. Darjah ketersampaian ini maksudnya ialah dia punya kemudahan untuk masuk ke suatu tempat. Lagi susah untuk masuk tempat tuh, lagi rendah dia punya darjah ketersampaian. Contoh lah, kalau kita pergi Kota Kinabalu, senang kan? Ada airport, turun dari airport ada bus, ada grab, ada kereta, ada jalan raya lagi lengkap. Senang untuk kita pergi satu tempat kalau di KK. Tapi kalau kita masuk area pedalaman, susah. Contoh kita masuk di sana Maleo Basin, susah mau masuk sana. Jalan raya pun susah, jalan gravel, lepas itu hutan lagi. Jadi itu maksud darjah ketersampaian yang rendah, susah mau masuk. Jalan raya susah, kemudian pengangkutan awam pun susah. Itu maksudnya darjah ketersampaian rendah. And then susah lah kalau buat bentuk muka bumi tanah tinggi ini, susah buat rumah sana kan. Jadi sebab kurang orang. And then contoh kawasannya ialah Sungai Ulu Tembeling di Pahang, kalau di Semenanjung, di Sarawak Banjaran Kapos Hulu. Ini Banjaran Kapos Hulu nih Banjaran kawasan pergunungan, jadi memang kurang lah orang tinggal sana. Kalau di Sarawak, kalau di Sabah nih pula area Nabawan, Sepuluh sana, memang kurang penduduk. Jauh masuk ke dalam tuh memang penduduk dia sangat sedikit, jarang. And then kalau kawasan yang berpenduduk sederhana biasanya di kawasan pinggir laut, dan tepi sungai, area-area saliran lah. Jadi kenapa? Biasanya ini kawasan ini padat dan sederhana, menjadi tumpuan penduduk sebab ada aktiviti pertanian, ada perikanan. Jadi kawasan pesisir pantai dan sungai yang baik seperti Besut, Terengganu, sepanjang Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan. Jadi sesuai lah situ untuk kita bina bandar. Biasanya di hilir sungai, di muara sungai, dekat dengan laut lagi. Jadi situ sesuai untuk buat bandar. And then contoh yang lain juga kawasan yang jarang, terutamanya kawasan berpayah, sekitar Tasik Chini dan juga Tasik Berapahang. Kawasan berpayah ini area Kinabatangan pun ada sana, kawasan yang pinggir laut yang berpayah. Siapa lo mau tinggal di kawasan payah kan? Sabtu penduduk dia jarang. Jadi 3 bentuk muka bumi dan 3 jenis taburan penduduk. Kita pergi kepada faktor ekonomi pula. Faktor ekonomi juga mempengaruhi taburan penduduk. Betul. Ekonomi memang mempengaruhi taburan penduduk. Di mana tempat, maksudnya perimpasannya lah, di mana ada gula, situ ada semut. Di mana banyak ekonomi, kegiatan ekonomi, di mana tempat banyak duit,
Situlah ramai orang pergi. Oke, contohnya kayak dari antara kegiatan ekonominya ialah pertanian. Jadi contoh dataran Kedah Perlis, Delta Rajang. Jadi di mana tempat ada banyak pertanian, sesuai untuk pertanian, di situ ramai orang tinggal. Kedua perlumbungan. Jadi gas petroleum. Jadi di mana tempat ada aktiviti ekonomi perlumbungan. Contoh kita sekarang top ialah petroleum lah kan, cari gali oil and gas. Jadi contohnya bandar Terengganu, Kerteh Terengganu, pusat penapisan minyak. Di Sibu lagi memang bandar minyak. Jadi bandar tuh maju sebab apa? Ada aktiviti perlumbungan. Yang ketiga kita ada perikanan. Aktiviti perikanan ini biasanya kawasan yang sederhana padat lah. Contoh kawasan sederhana padat ini kawasan kampung tepi laut, ke perkampungan nelayan. Memang penduduk situ sederhana padat. Contohnya di Sabah, di Sempurna, ada Tumpat Kelantan, Kemaman Terengganu. And then terakhir faktor ekonomi itu perindustrian. Di mana ada banyak kilang, banyak peluang pekerjaan, banyak aktiviti industri, di situlah ramai orang pergi. Jadi kawasan itu biasanya memang padat juga. Contohnya kawasan Bayan Lepas, Shah Alam, di Klang. Kalau di Sabah nih di Keke, Kota Kinabalu Industrial Park. Jadi orang bertumpu-tumpu pergi ke kawasan industri untuk mencari pekerjaan. Itulah faktor ekonomi yang mempengaruhi taburan penduduk. Di mana ada banyak kegiatan ekonomi, peluang ekonomi, di situ ada yang ramai orang, penduduknya padat ataupun sederhana. Mana yang kurang aktiviti ekonomi, tiadalah orang mau pergi situ. Paham kan? Kita pergi kepada faktor sosial. Faktor sosial pula bermaksud dari segi gaya hidup, keperluan hidup, yaitu contohnya infrastruktur dan juga pendidikan. Kita pergi kepada infrastruktur. Infrastruktur maksudnya ialah kemudahan. Jadi siapa lah mau pergi kawasan yang tiada kemudahan air, tiada elektrik, tiada jalan raya, tiada internet kan? Jadi kemudahan asas seperti itulah yang mempengaruhi. Jadi tempat yang lengkap dengan segala infrastruktur memang akan menjadi tumpuan penduduk. Kawasan itu memang seluruhnya padat. Jadi kalau kawasan yang sederhana nih macamnya ada internet pun asal ada saja. Mungkin tiada elektrik, tiada airport, tiada highway. Itu mungkin biasa kawasan-kawasan bandar-bandar kecil, penduduknya sederhana. Kalau yang tempat yang langsung tiada elektrik, jalan raya tidak bagus, tiada ekonomi, tiada kemudahan asas yang lengkap, memang jarang lah penduduk. Contohnya area pedalaman, elektrik pun tiada, siapa mau tinggal sana kan? Jadi itu pun mempengaruhi taburan penduduk. Di mana yang lengkap infrastrukturnya, disitulah yang ramai orang. And then pendidikan. Pendidikan ini selalunya kemudian pendidikan ini mempengaruhi. Sebab mana tempat, contoh di Malaysia nih, mana tempat daerah yang kerajaan buat industri di situ, jadi pusat pendidikan, kawasan itu memang akan berkembang jadi bandar. Contohnya kalau di Sabah nih, area Sepanggar. Sepanggar tuh di tepi bandar. Di bandar satelit bagi bandar Kota Kinabalu. Dulu Sepanggar tuh kampung saja, tapi bila kerajaan buat industri Malaysia Sabah di sana, sekitar kawasan Sepanggar tuh sampai ke Indah Permai, berkembang menjadi sebuah bandar. Jadi contoh antara bandar yang berkembang akibat kesan daripada pembinaan kawasan pusat pendidikan. Contohnya kita ada di kawasan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, kita ada UTM, Skudai, and then di Bangi, Selangor ada UKM di sana, and then banyak lagi lah industri-industri lain. Jadi di mana kawasan yang ada industri memang tempat tuh jadi bandar, akan berkembang jadi bandar. Sebab industri saja pelajar sudah berapa puluh ribu kan. Jadi itu menjadi tempat tuh ramai orang tinggal di situ. Ekonomi berkembang, penduduk pun makin padat. Paham kan? Kita pergi kepada faktor governance, yaitu dasar kerajaan. Faktor keempat, bagaimana kerajaan boleh mempengaruhi sedikit atau banyaknya penduduk satu kawasan. Jadi contohnya pembukaan bandar baru, kerajaan yang buat keputusan, tempat ini kita buka bandar baru. Jadi bila bandar baru itu dibuka, jadi memanglah jadi tumpuan penduduk. Contohnya macam Putrajaya. Dulu Putrajaya mana ada apa-apa kan, payah saja. Jadi kerajaan buka kawasan itu jadi bandar, and then jadi pusat pentadbiran negara pula tuh. Jadi satu penduduk berpusat pindah di situ. Jadi bila tempat tuh kerajaan majukan, jadi penduduk pun makin ramai. Jadilah dia penduduk yang padat dan sederhana. And then pewartaan hutan simpan dan taman negara. Jadi bila kerajaan sudah wartakan, gazetkan kawasan ini
hutan simpan, taman negara tidak boleh dikacau, tidak boleh disentuh, pokok tidak boleh ditebang. Jadi kawasan itu memang nanti ada orang mau tinggal sana kan. Memang kawasan hutan simpan tuh disimpan khas untuk binatang-binatang, untuk flora dan fauna. Manusia tidak boleh tinggal situ. Jadi memanglah penduduknya jarang. Ya, itu pun kerajaan juga yang tentukan. Dan yang ketiga yaitu dasar tanah rancangan. Kerajaan rancang untuk bangunkan tanah felda, bangunkan untuk sawit, bangunkan untuk getah, bangunkan untuk padi. Jadi contohnya felda lah, kerajaan buka tanah, hutan, tebang, tanam sawit. Jadi penduduk mencari peluang pekerjaan di situ. Jadi penduduk pun makin bertambah. Jadi penduduk pun jadi sederhana, padat. Jadi kerajaan sebenarnya memberi pengaruh yang besar juga terhadap ramai atau sedikitnya suatu kawasan, taburan penduduk di suatu kawasan itu. Jadi kesimpulannya ada 4 faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Yang pertama yaitu faktor fisikal, bentuk muka bumi, of course. Yang kedua ekonomi. Yang ketiga sosial, itu segala infrastruktur, pendidikan, dan yang terakhir yaitu dasar-dasar kerajaan. Jadi saya harap Anda semua paham tajuk ini. Alright. Guys, jadi settle bab 8. Jadi saya harap ada manfaatnya video ini untuk Anda semua. Semua paham apa jenis taburan penduduk, padat, sederhana, jarang, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk tadi. Fisikal, ekonomi, sosial, dan juga dasar kerajaan. Lepas ini kita akan jumpa lagi di video bab 9 yaitu pertempatan di Malaysia. Bagaimana pertempatan di Malaysia? Jadi guys, harap Anda semua faham tajuk ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Adios.